Terima kasih diucapkan kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Hari ini disahkan Anwar akan umum berita baik. Fahmi Fadzil bagi satu hint. Apa agak-agak berita baik yang akan diumumkan oleh Anwar Ibrahim hari ini untuk rakyat jelata? Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengumumkan satu berita gembira esok untuk rakyat Malaysia. Jurucakap Kerajaan Perpaduan merangkap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil bagaimanapun tidak mendedahkan secara khusus butiran yang akan diumumkan. Beliau cuma mengatakan ia berkait dengan pengumuman harga barang makanan. Ada berita baik daripada Perdana Menteri. Tidak lebih daripada itu. Kita tunggu Perdana Menteri, kata beliau. Ia menunjukkan apabila kita ada kerjasama yang baik dari sektor industri dan ada fahaman bahawa niat kita adalah untuk rakyat. Kita berupaya untuk membuat pengumuman seperti yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri, katanya kepada media selepas Majlis Perasmian Maidin Mat Pantai dalam hari ini. Dalam perkembangan lain, Fahmi berkata, kerajaan juga mahu mula melihat perubahan terhadap pengguna penjualan diesel sejak penyasaran subsidi bahan bakar itu dilaksanakan pada 10 Jun lalu. Katanya, ia sekaligus memberi keyakinan kepada kerajaan dalam pelaksanaan langkah itu, terutama dalam mengekang aktiviti penyelundupan dan penyelewengan diesel. Yang kita cuba perbetulkan adalah kelemahan dalam sistem yang sudah terlalu lama diambil kesempatan oleh kumpulan-kumpulan yang tidak patut mengambil kesempatan, kata beliau. InsyaAllah yang akan dilakukan bukan untuk hanya kita fokus hari ini, tetapi masa hadapan lebih baik, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. PAS Perdana Menteri pun kena bertanggungjawab. Janji minyak turun dibuat Pakatan Rakyat oleh Jamzuri Ardani. Isu pelaksanaan subsidi bersasar adalah peluru politik yang sangat diharapkan oleh pembangkang negeri membangkit gelombang menentang kerajaan Madani. Jika perlu, ia gagal dimanfaat oleh pembangkang. Ini petanda jelas kemerosotan pengaruh politik pembangkang. Sebab itu, mereka menyebar pelbagai propaganda dan pembohongan. Mereka kata kerajaan menaikkan harga diesel, padahal mereka tahu kerajaan bukan jual diesel. Harga diesel ditentukan oleh pasaran. Sebelum ini kerajaan membayar perbezaan harga PAM dengan harga pasaran dengan skim subsidi pukal. Sekarang kerajaan menukar kaedah pembayaran perbezaan harga pun dengan harga pasaran melalui skim subsidi bersasar. Harga diesel di pasaran tetap ditentukan oleh pasaran yang sama. Hanya kaedah pembayaran subsidi saja yang berbeza. Selepas itu mereka mengungkit janji-janji pemimpin PH yang dulu kononnya jika PH menang akan ada penurunan harga minyak. Kononnya pimpinan PH berbohong. Setahu saya, jika penurunan harga minyak dibuat oleh Pakatan Rakyat di dalam manifesto pada PRU 13. Waktu itu, Pakatan Rakyat terdiri daripada PAS, PKR dan DAP. Maknanya, PAS juga bertanggung jawab terhadap janji tersebut. Tetapi mereka baling batu sembunyi tangan. Memang ada satu video ucapan Anwar mahu turunkan harga minyak ke dalam kempen PRU 15. Untuk rekod,
PH tidak lagi menjanjikan penurunan harga minyak dalam manifesto PRU 14 dan 15 yang lepas kerana jumlah kos subsidi yang ditanggung kerajaan sudah lebih tinggi dan tidak sama dengan keadaan semasa PRU 13. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Anwar tolak cadangan mula subsidi bersasar selepas PRK Sungai Bakap. Ada yang kata itulah yang terbaik. Jangan terpengaruh dengan siapa-siapa. Kalau keputusan sudah diambil berkaitan dengan diesel bersasar ini, nak buat apa lagi? Harus yakin. Lagipun apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim sebelum ini, dia kata ianya ambil masa untuk dapat kita melihat kesan baik, pun perlu kita percaya. Belum ada perkara yang boleh dibuat instan dan ada kesannya. Ia mengambil masa yang amat panjang untuk dapat melihat kesan kepada berlakunya penyasaran diesel penyasaran subsidi tersebut. Dengan penyasaran subsidi itu, jangka panjangnya negara tidak akan terbeban lagi dengan hutang. Keberhutangan kita boleh dikurangkan dengan lebih berkesan. Hari ini, apabila ditanya adakah Anwar akan menarik balik subsidi bersasar yang telah diumumkan, Anwar Ibrahim menolak cadangan untuk memulakan subsidi bersasar selepas pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap. Ada orang kata inilah pendirian Anwar Ibrahim yang paling terbaik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui ada pihak menasihatinya agar menangguhkan penyelarasan subsidi diesel, memandangkan pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap akan berlangsung bulan depan. Namun Anwar Ibrahim berpendirian bahawa ia tidak seharusnya dilengahkan lagi. Menurut Anwar, tidak patut kerajaan memberi mesej salah tentang penyelesaian subsidi diesel kerana keputusan kerajaan itu bukan untuk mendera rakyat. Ada orang cadangkan Anwar tunggu lepas PRK Sungai Bakap. Ada juga kata macam-macam lah. Tapi kata Anwar Ibrahim, saya kata tidak. Kita harus hadapi. Buat apa beri mesej yang salah berkenaan subsidi, katanya. Kita tidak dera rakyat miskin. Setiap sen tambahan kita pulang balik kepadanya. Mengambil contoh penyelarasan kadar tarif elektrik, beliau menegaskan bahawa ia tidak memberi kesan kepada 85% rakyat Malaysia kerana mereka masih lagi menikmati subsidi itu. Sebaliknya, bagi golongan terlalu kaya, mereka perlu menanggung kos sebenar elektrik tanpa subsidi dari kerajaan. Turut menggunakan contoh pengapungan harga ayam, Anwar berkata, ia telah terbukti tidak membebankan rakyat kebanyakan kerana sehingga kini selepas kerajaan menamatkan subsidi ayam, harga bekalan mentah itu tetap rendah seperti sebelumnya. Pengapungan harga ayam setiap tahun terpaksa dikeluarkan 1.2 bilion ringgit nak kawal harga ayam. Kemudian bincang dengan Kementerian Pertanian, panggil kunci-kunci atau kartel-kartel ayam. Kata pada mereka, harga ini patut turun. Pasal apa? Harga di Thailand selalu rendah tapi kita tinggi. Maka saya kata saya nak tarik subsidi ayam ini, kata Anwar. Kerana subsidi ayam tak sampai kepada rakyat, sampai kepada kartel syarikat besar. Saudara, selepas kita tamatkan subsidi ayam yang menelan belanja 1.2 bilion setahun sebelum ini, kerana tak naik pun, harga tak naik pun, kata Anwar. Ujar Anwar lagi, yang juga Menteri Kewangan pentadbiran lalu sememangnya ingin melaksanakan dasar ini, tetapi tidak bersedia melakukannya. Mereka termasuk saya, Perdana Menteri yang ke-10, setuju dengan penyelarasan subsidi
tapi ada yang tak setuju, tapi mereka tak sedia melakukannya karena tahu masalah yang akan dihadapi, katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.